Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah bertemu lagi kita untuk kita meneruskan pembelajaran kita bagi subjek pendidikan Islam. Sebelum tu Ustaz nak tanya apa khabar semua murid-murid. Ustaz harap murid-murid Ustaz berada dalam keadaan yang sihat dan selamat dan bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Okey murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita macam biasalah, marilah sama-sama kita menadahkan tangan dan mengaminkan doa. Kita berdoa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini diberkati dan menjadi ilmu yang memberi manfaat kepada diri kita pada masa akan datang, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واهلل عقدتنا من لساننا يفقهوا قولنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi, anak-anak murid Ustaz sudah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum tu Ustaz nak tunjukkan kepada kamu satu video. Jadi, Ustaz minta kepada kamu untuk tengok dan perhatikan apa kandungan video tersebut. Jadi, jom kita tengok video yang Ustaz sediakan. Baru puasa nak cepat raya, jangan terburu-buru, manfaatkan masa yang ada. Tahun depan belum tentu, niatkanlah puasa dan semua ibadah kerana Allah, kerana Allah. Marilah kita semua jadi hamba Allah, bukannya hamba bulan Ramadan. Hello, wahai sahabatku, beramal tak kira waktu, jangan jadi pak turut. Mereka buat kau pun nak buat. Sia-sia we puasa tapi tak solat, sia-sia we puasa tapi tak berkat. Ya ye, jangan jadi macam dia. Ingat nak, janganlah kau jadi pak turut. Wow. Okey, jadi Ustaz nak tanya, video apa yang kamu tengok tadi? Video nyanyian tentang puasa. Best kan? Okey, jadi daripada video tersebut Ustaz nak kaitkan bahawa pembelajaran kita hari ini adalah mengenai puasa. Sebelum tu Ustaz nak nukilkan daripada rangkap lagu yang dia nyanyikan tadi. Dia sebut jangan jadi pak turut. Kenapa jangan jadi pak turut? Supaya kita tahu apa yang kita buat. Jadi hari ini kita akan belajar dan ulang kaji tentang puasa supaya kita tahu mengenai ibadah yang puasa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan yang lepas. Okey. Seterusnya kita pergi kepada objektif pembelajaran kita hari ini. Murid-murid perlu tahu objektif pembelajaran kita supaya murid faham apa yang murid-murid nak capai dan ilmu apa yang murid perlu kuasai setelah melihat daripada video pengajaran yang Ustaz sediakan ini. Okey. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menyatakan maksud puasa dengan tepat setelah mendengar penerangan daripada guru, setelah mendengar daripada ustaz lah. Yang kedua, menyenaraikan rukun-rukun puasa dengan betul. Murid-murid tahu ke apa rukun-rukun puasa? Yang ketiga, mengenal pasti syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah puasa dengan betul melalui kuis interaktif. Okey, yang ini kita akan pergi kepada secara satu persatu melalui isi pembelajaran kita nanti. Okey.
Pertama sekali, kita pergi kepada pengertian puasa. Murid-murid tahu ke apa maksud puasa ni? Ke kita sekadar hanya puasa je lah, kita buat je lah. Okey, hari ini murid-murid akan faham tentang pengertian puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbit matahari disertai dengan niat. Jadi puasa ni adalah menahan diri kita dari melakukan perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Dan waktu puasa ini bermula daripada terbit fajar hingga terbit matahari disertai dengan niat. Jadi untuk puasa mesti disertai dengan niat. Alhamdulillah, dapatkan murid-murid faham sudah apa pengertian puasa. Jadi kita teruskan kepada isi pembelajaran seterusnya. Seterusnya kita pergi pula kepada dalil dan hukum puasa. Ustaz, dari mana dalil dan apa hukum puasa ni Ustaz? Jadi di sini Ustaz sediakan kepada kamu satu dalil daripada surah Al-Baqarah. Jadi jom baca bersama Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Okey, ini adalah firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu dari kamu supaya kamu bertakwa. Okey, Ustaz ulang sekali lagi maksud daripada ayat Al-Quran tersebut. Allah berfirman kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu dari kamu supaya kamu bertakwa. Jadi puasa di sini adalah tertumpu kepada puasa di bulan Ramadan. Jadi daripada dalil surah Al-Baqarah ini, apa yang kita dapat? Daripada surah ini, kita dapat mengetahui bahawa hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib. Apa ya murid-murid? Wajib, iaitu wajib ke atas setiap umat Islam yang mampu menunaikan puasa di bulan Ramadan. Jadi apa hukum puasa di bulan Ramadan? Hukumnya adalah wajib. Dan wajib, apa itu wajib? Wajib maksudnya kita diberikan ganjaran pahala apabila kita melaksanakan ibadah tersebut, dan kita kalau kita meninggalkan ibadah tersebut, kita akan diberikan dosa atau dijanjikan azab seksa daripada Allah SWT. Jadi wajib ke atas kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tak boleh tinggal, ya. Okey, kita beralih pula kepada isi pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu rukun puasa. Murid-murid Ustaz ni tahu ke apa rukun puasa? Berapa rukun puasa? Okey, insya-Allah hari ini Ustaz akan terangkan kepada kamu rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Sikitnya Ustaz, dua je. Jadi hukum puasa ada dua dan kamu mesti ingat. Okey, yang pertama niat. Macam mana niat Ustaz? Niat tu, jom ikut Ustaz bersama-sama. Kita sebutkan niat puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Tiba-tiba masuk yang selalu kita dengarkan daripada kumpulan nasyid Raihan. Nawaitu sawma ghadin. Kamu sambunglah sendiri.
Maksudnya sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, di samping di samping pembelajaran kita hari ini, tadi kamu bacakan niat puasa untuk bulan Ramadan. Tetapi murid-murid Ustaz sedar tak sedar bahawa hari ini sebenarnya adalah 10 Muharram, iaitu hari Ashura. Jadi walaupun kita belajar tentang puasa di bulan Ramadan, Ustaz nak ingatkan kita juga disunatkan untuk berpuasa pada hari ini sebagaimana diriwayatkan melalui hadis daripada Ibnu Majah lah, bahawa kita disunatkan untuk berpuasa pada hari Ashura. Okey, itu selingan lah. Jadi kita teruskan. Rukun puasa yang kedua adalah tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Apa yang perkara yang membatalkan puasa, Ustaz? Contohnya seperti makan dan minum. Kalau kita makan dan minum, maksudnya kita tak puasa lah. Contoh yang lain adalah seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Contohnya memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Mulut dikira sebagai rongga, hidung dikira sebagai rongga. Kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, jadi semestinya batal puasa kita. Jadi murid-murid mesti ingat dua rukun puasa. Yang pertama niat, yang kedua tidak melakukan perkara yang membatalkan solat, yang membatalkan puasa. Okey. Seterusnya, kita belajar lagi hari ini menambah ilmu pengetahuan kita berkenaan syarat-syarat wajib puasa. Jadi, Ustaz harap murid-murid dapat berikan perhatian dan bersama-sama Ustaz kita tengok apa syarat-syarat wajib puasa. Okey, yang pertama, syarat-syarat wajib puasa adalah Islam. Jadi, kita semua orang Islam. Apabila kita semua orang Islam, maka wajiblah ke atas kita untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, syarat yang kedua adalah baligh. Jadi murid-murid Ustaz ni baligh atau belum? Tak apa. Ni adalah syarat wajib puasa. Yang kedua iaitu baligh atau sampai umur. Apabila baligh atau sampai umur, maka wajib ke atas kita untuk berpuasa. Yang ketiga adalah berakal. Berakal maksudnya kita mempunyai akal fikiran yang waras, tidak gila. Okey, jadi Ustaz yakin bahawa anak-anak murid Ustaz ni mesti semua berakal, tak ada yang gila. Jadi wajib ke atas kita untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah mampu. Mampu di sini dari segi fizikal, mampu contohnya anak-anak murid Ustaz ni sihat, tidak sakit yang terlampau sakit lah sehingga tidak dapat menunaikan puasa atau bukan dalam keadaan musafir. Jadi anak-anak murid Ustaz ni dia mampu untuk berpuasa. Jadi jom kita ulang sekali lagi. Syarat-syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat mampu. Jadi Ustaz minta anak-anak murid Ustaz untuk ingat setiap apa yang Ustaz ajarkan hari ini. Okey, seterusnya kita beralih kepada isi kandungan pembelajaran yang seterusnya. Okey murid-murid, tadi kita telah belajar mengenai syarat-syarat wajib puasa. Yang ni apa pula Ustaz? Yang ni kita belajar pula tentang syarat-syarat sah puasa. Murid-murid perlu pandai beza ya berkenaan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Syarat-syarat wajib ni adalah syarat-syarat yang mewajibkan ke atas diri kita untuk berpuasa. Manakala syarat-syarat sah puasa ini adalah syarat-syarat yang menentukan puasa kita itu sah, diterima oleh Allah atau tidak. Okey, jom kita pergi kepada syarat-syarat sah puasa. Syarat-syarat sah puasa sama je macam syarat wajib. Dia ada 4 syarat-syarat. Yang pertama adalah Islam. Sama je macam tadi, syarat wajib yang pertama pun Islam.
Yang kedua adalah suci daripada haid, nifas dan wiladah. Iaitu ini bagi perempuan lah, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Yang ketiga adalah berakal. Tetapi di sini Ustaz tulis mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah peringkat umur yang tahu tentang baik buruk, tahu tentang suci atau najis, iaitu peringkat umur apabila daripada kita kecil, kita makin membesar, dan apabila kita sampai pada peringkat yang kita tahu beza baik dan buruk, kita tahu beza suci dan najis, itu adalah dinamakan sebagai mumayyiz dan dikira berakal. Okey. Seterusnya yang keempat adalah bertepatan dengan masa. Apa maksud bertepatan dengan masa? Contohnya apabila kita berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya telah masuk bulan Ramadan, maksudnya telah terbit fajar, barulah kita boleh melakukan ibadah puasa. Kalau contohnya kita puasa pada malam hari, puasa kita tidak sah, tidak diterima kerana tidak tepat waktunya. Okey, jadi Ustaz harap anak-anak murid Ustaz faham apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini dan apa yang kita belajar hari ini. Ustaz harap anak-anak murid Ustaz simpan di dalam hati masing-masing supaya nanti anak-anak murid Ustaz melakukan ibadah puasa dengan penuh ilmu pengetahuan dan anak-anak murid Ustaz faham tentang rukun puasa, syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Okey, Alhamdulillah. Jadi, banyak kan input telah anak-anak murid Ustaz dapat hari ini. Tadi kita telah belajar tentang pengertian puasa. Kita telah bacakan dalil tentang kewajipan puasa. Kita telah belajar tentang rukun puasa, syarat wajib, syarat sah. Okey, jadi seterusnya Ustaz berikan aktiviti kepada kamu, tugasan kepada kamu. Ustaz sudah berikan link, iaitu link kepada kuis interaktif yang perlu kamu jawab. Di sini Ustaz tunjukkan macam mana kamu nak masuk kepada kuis interaktif yang Ustaz sediakan kepada kamu. Jom kita cuba bersama. Jadi tekan sahaja link yang Ustaz berikan di WhatsApp tu, dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, jom kita teruskan kepada kuis interaktif yang Ustaz sediakan. Jadi pertama kita masukkan dulu nama. Nama Ustaz Taqiyuddin lah. Kalau nama kamu masukkan nama kamu supaya senang untuk Ustaz tengok nanti. Okey, jom. Okey, jadi kita dah masuk. Jom kita mulakan kuis interaktif yang Ustaz sediakan kamu. Kamu yang kena jawab ya. Ni Ustaz tunjuk je. Okey, soalan yang pertama. Pilih rukun-rukun puasa. Jadi di sini kamu baca dan kamu pilihlah mana satu rukun puasa. Cuba ingat balik apa yang telah Ustaz ajar tadi. Mana satu rukun puasa ya? Ustaz tak berikan jawapan ya. Ustaz tekan je ni. Okey. Dan kamu teruskanlah jawab kuis yang Ustaz sediakan ini. Okey. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai puasa di bulan Ramadan. Jadi Ustaz harap anak-anak murid Ustaz boleh amalkan apa yang ilmu Ustaz kongsikan hari ini supaya ilmu ini bermanfaat kepada kita dan kita dapat tunaikan puasa di bulan Ramadan pada tahun depan dengan jayanya, dengan sempurna dan dengan baik, dengan kita menghayatilah ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi Ustaz rasa di sini sahajalah untuk video pengajaran Ustaz hari ini supaya Ustaz harap murid-murid Ustaz faham dan sentiasa bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada masa yang akan datang. Sekian sahaja daripada Ustaz. Wabillahi wal taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.